Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung bacaan kita kepada kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah, dan kita sampai pada muka surat 421. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah, jamak ketika hujan, jamak ketika turun hujan. Kata dia, Al-Athram menyebut atau meriwayatkan di dalam kitab sunannya dari Abu Salamah ibnu Abdirrahman. Beliau berkata, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjamak salat maghrib dengan isyak apabila hujan turun dengan lebat. Kata Al-Athram, termasuk di dalam sunnah, dan perkara ini hampir-hampir para ulama telah ijma', iaitulah boleh jamak salat apabila berlaku hujan. Dan jamak salat kita semua sedia maklum, yang dimaksudkan dengan jamak adalah menghimpunkan pasangan salat yang telah ditetapkan di dalam syarak. Kita tidak boleh menghimpunkan pasangan salat yang tidak dimaksudkan oleh syarak. Pasangan salat yang dimaksudkan oleh syarak iaitulah Zuhur berpasang dengan Asar, Maghrib pasangannya bersama dengan Isyak. Itu pasangan salat bagi jamak. Jadi kita tak boleh buat dengan sengaja, subuh nak jamak dengan Zuhur, tak boleh. Kita tak boleh dengan kita pandai-pandai buat Maghrib jamak dengan Asar, tak boleh. Dia mesti dengan pasangan yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitulah, saya ulang lagi sekali, Zuhur mesti bersama dengan Asar dan Maghrib mesti bersama dengan Isyak. Itu sahaja pasangan jamak. Dan salat jamak ini pula ada jamak takdim, ada pula jamak takhir. Yang dimaksudkan dengan jamak takdim iaitulah kita menunaikan pasangan salat yang saya sebut sebentar tadi secara jamak, secara dihimpunkan. Kita lakukannya di dalam waktu yang pertama ataupun waktu yang awal. Jadi kalau kita nak buat jamak antara Zuhur dengan Asar, maknanya kita nak menghimpunkan Zuhur dengan Asar. Kalau kita nak buat secara takdim, kita tunaikan Zuhur dan Asar itu di dalam waktu Zuhur. Dinamakan sebagai jamak takdim. Ada satu lagi jamak takhir. Tuan-tuan ambil perkataan takhir ni, kerana takhir dalam bahasa kita akhir, lewat. Bila kita kenal takhir, kita kenal takdim. Bila kita tak keliru dalam masalah ni, dengan cara kita beri fokus kepada takhir. Takhir apa dia? Iaitulah kalau kita nak menjamakkan Zuhur dengan Asar atau Maghrib dengan Isyak, kedua-dua salat tersebut ataupun pasangan salat tersebut ditunaikan di dalam waktu yang kedua. Lalu dinamakan sebagai takhir kerana kita mengakhirkan perbuatan salat tersebut. Jadi tuan-tuan kena ada gambaran yang jelas dalam masalah salat jamak ni. Jangan keliru dengan qasar. Jamak, saya ulang sekali, himpun. Jamak. Saya ingat jamak ni dalam bahasa kita ada, banyak dalam bahasa Melayu ada jamak. Itu himpun. Manakala qasar, pendek. Kita tak bercakap tentang qasar. Kita bercakap tentang jamak. Jadi berdasarkan riwayat daripada Al-Athram menunjukkan, ataupun riwayat Al-Athram daripada Abu Salamah ibn Abdirrahman, beliau berkata termasuk di dalam sunnah adalah menjamakkan salat maghrib dengan isyak apabila hujan turun dengan lebat. Kemudian kata Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah menjamakkan salat maghrib dan isyak di satu malam ketika hujan turun dengan lebat. Jadi ini dua dalil. Sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, Syekh Sabiq menamakan kitab dia ini sebagai kitab Fiqh Sunnah
kerana dia kecenderungan ataupun pendekatan yang diketengahkan oleh Syekh Sabit, iaitulah dia letakkan hadis dalam setiap perkara yang dia hendak bincangkan. Dan perkara ini satu ketika, satu zaman dahulu, di mana sebahagian kitab mereka telah buangkan dalil-dalil ni. Bukan kerana sengaja, tapi ada tujuan mereka. Ada tujuan para ulama mereka membuang dalil-dalil daripada kitab mereka, iaitulah tujuan untuk mudah menghafal, mudah ingat. Itu tujuan mereka. Tetapi dengan tujuan yang asalnya begitu, lama-lama kelamaan masyarakat yang telah terbiasa dengan kitab tidak ada dalil ni, lalu mereka seolah-olah dalil dengan umat Islam tu, dalil Al-Quran dan Sunnah dengan umat Islam tu seolah-olah terpisah. Jadi dah tentulah suasana itu akan mendatangkan kesan negatif kepada umat. Umat tidak lagi terikat kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu datanglah tokoh-tokoh para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan orang-orang yang membawa perjuangan yang sama, iaitulah mengembalikan umat kepada dua sumber asal umat Islam, iaitulah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kedua-duanya saling lengkap melengkapi. Kedua-duanya saling lengkap melengkapi, kerana kita akan tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah banyak perkataan dia, qala ashabuna, berkata sahabat kami, dia merujuk kepada ulama-ulama pada mazhab Hambali. Kerana dia pun merujuk kepada ulama-ulama sebelum daripada dia. Bukan bermaksud Syekhul Islam Ibn Taymiyah membawa perkara yang baru, tetapi dia hanya nak mengembalikan umat supaya menyegarkan semula ingatan umat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang mana satu ketika dahulu umat seperti yang saya sebut tadi, umat seperti terpisah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sikit-sikit belajarkan kaedah ni, sikit-sikit mereka rujuk kepada furuk-furuk yang telah dibuat oleh para fuqaha sebelum mereka, kaedah-kaedah yang telah dibuat oleh para fuqaha mereka, yang sebahagian besarnya furuk dan kaedah itu berdasarkan al-masail al-iftiradiyah, persoalan-persoalan lontaran, agakan dan andaian yang dilakukan oleh para fuqaha dalam nak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Jadi fiqh sunnah dia kembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah sumber asal. Kerana itu kita akan tengok kitab fiqh sunnah, Syekh Sabit, seperti yang tajuk kita sedang bincangkan ini. Di awal tajuknya, di awal bab ni, Syekh Sabit telah meletakkan dua hadis bagi membuktikan termasuk di dalam sunnah, iaitulah menjamakkan salat ketika berlaku hujan. Kemudian kata Syekh Sabit rahimahullah, kesimpulan pendapat beberapa mazhab mengenai soal ini. Nampak tak? Syekh Sabit tetap merujuk dan melihat juga apa pandangan mazhab dalam dia nak menyusun persoalan-persoalan di dalam kitab fiqh sunnah beliau. Kerana itu dia kata kesimpulannya berdasarkan menurutkan pendapat beberapa mazhab mengenai soal ini ialah sebagai berikut. Cuba tengok. Dia tak akan lari daripada mazhab yang masyhur, terutama mazhab yang masyhur, iaitulah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jadi kesimpulannya kata beliau, yang pertama, kata dia, penganut mazhab Syafi'i membolehkan seorang yang mukim, yakni menetap di sesuatu tempat, menjamak salat zuhur. Dia jamak salat ketika hujan ini adalah kerana hujan. Kita jangan campur adukkan dengan musafir. Kita tak akan faham. Jamak salat dan dia bukan qasar. Jamak salat ini kenapa boleh jamak? Kerana hujan. Bukan kerana musafir. Kerana hujan. Kerana itu Syekh Sabit sebutkan perkataan ulama mazhab Syafi'i, iaitulah yang berkata, beliau berkata penganut mazhab Syafi'i. Penganut ni penterjemah ni yang tulis. Kalau asal bahasa Arab dia kata wa khulasatul madhahibi fi dhalika anna syafi'iyyata tajuzu lil muqim al-jam'a baina adh-dhuhri wal 'asri, dan berikutnya. Penganut ini penterjemah ni yang tulis. Asalnya maksudnya para ulama mazhab Syafi'i membolehkan, tujawiz, mengharuskan seorang yang bermukim, bukan bermusafir maksudnya. Seorang yang bermukim, yakni bukan bermusafir, menjamakkan salat zuhur dengan asar dan menjamakkan salat maghrib dengan isyak secara takdim, faqat, secara takdim sahaja di sini.
secara takdim sahaja di awal waktu dari dua salat yang dijamak sahaja. Jadi kita kena ingat, ulama mazhab Syafi'i kata yang jamak untuk hujan hanya boleh dilakukan secara jamak takdim, yakni kedua-dua waktu, yakni pasangan salat dilakukan di dalam waktu yang pertama. Kata dia lagi, dengan syarat hujan turun ketika takbiratul ihram dalam salat pada rakaat yang pertama sampai selesai, dan hujan masih turun ketika memulai salat yang kedua, atau dengan ibarah yang lebih mudah, lebih ringkas, iaitulah dengan syarat dengan salat hujan turun ketika permulaan kedua-dua salat. Boleh? Syarat pertama yang disebut, yang dinukilkan oleh Syekh Sabiq, iaitulah syarat yang diletakkan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Apa syarat dia? Hujan turun pada permulaan kedua-dua salat. Itu syarat pertama. Dan jamak itu dilakukan di dalam secara jamak takdim. Dia tak boleh takhir di sisi Syafi'i. Kerana apa? Kerana takhir, mana kita nak tahu asal nanti ada hujan ataupun tidak, kan? Jadi tak bolehlah buat jamak takhir. Jadi masyaqqah yang muhtamal itu tak mungkin, jauh sangat ihtimal dia. Masyaqqah yang kita anggarkan itu jauh sangat. Jadi mestilah jamak itu hanya boleh dilakukan secara jamak takdim sahaja. Dengan syarat, habis katalah kita salat zuhur, masuk waktu zuhur, hujan turun dengan lebat, dalam bentuk menyukarkan masyarakat untuk hadir menunaikan salat berjamaah di masjid. Ini maksudnya masjid lah. Ini maksudnya di masjid, salat jamak di masjid kerana hujan. Jangan ada orang jamak di rumah pula. Saya pernah jumpa orang, waktu tu musim hujan, saya kata kat dia, tak sembahyang asar kah? Dia kata, oi, selesai dah sembahyang asar. Selesai macam mana? Dia kata, siap jamak lah di rumah tadi. Jamak di rumah. Sebab apa? Sebab hujan. Oh, itu salah. Jamak yang disyariatkan ini adalah jamak di masjid. Kenapa diberi kemudahan untuk jamak? Kerana nak mengelak masyaqqah yang ghaira mu'tadah. Masyaqqah yang di luar dari kebiasaan, kesukaran dan kesempitan yang di luar dari kebiasaan. Jadi hanya boleh dilakukan di masjid, bukan di rumah. Kerana di rumah tak ada kesukaran. Hujan turun di luar, kita duduk dalam rumah kita berbumbung, tak ada masalah apa, dalam aircon, tak ada apa-apa kesukaran. Maka tak boleh jamak di rumah. Jamak hanya boleh dilakukan di masjid ataupun di surau atau di mana-mana tempat yang telah sepakat masyarakat penduduk tempat itu melaksanakan salat berjamaah di situ. Jadi katakanlah hujan pukul 1, pukul 1.30, 1.20 masuk zuhur. Ini penting. Imam ratib. Makmum jangan memandai-mandai. Imam ratib kalau dia buat keputusan kita jamak, maka makmum kena patuh ataupun kena setujulah. Kalau dia tak setuju, dia kena katalah pada dia imam tu buat pertimbangan yang salah. Lalu dia kena tegur secara bersendirian dengan imam tersebut. Bukan tegur, dia beri pandangan. Dia bincang dengan imam. Bukan dengan cara dia jadikan isu hiruk pikuk di kalangan masyarakat, tak, di kalangan jemaah. Tidak begitu. Sebaliknya dia kena bincang dengan imam. Dia kata, imam boleh sembang sekejap, sebagai contoh. Lalu dia sembang lah, dia bincang dengan imam. Barangkali dia salah, barangkali imam betul. Barangkali imam silap, barangkali dia betul. Kerana itu perkara-perkara yang seumpama ini kena ditangani dengan cara yang paling baik, paling lunak. Kemudian, saya tak habis lagi tadi, hujan turun pukul 1, 1.30 hujan berterusan. Tengok gayanya kita, pada andaian kita, hujan ni berat ni. Silap-silap, asak lagi pun hujan lagi. Tengok cara hujan begitu lebat dan menyukarkan, lecahnya. Dengan basah baju, basah lenjunya. Kalau setakat keluar kereta tu pun, nak pakai payung tu habis basah, kan? Kita mesti kena hujan, kan? Jadi menyukarkan umat, lalu menyukarkan masyarakat, lalu imam pun buat keputusan, tuan-tuan sekalian, kita selepas ni, kita jamak. Selepas kita buat zuhur, kita jamak asar. Jadi asar, tuan-tuan tak payah mai lagi dah untuk solat berjamaah. Lalu, solatlah mereka. Lepas solat zuhur tu dengan syarat permulaan zuhur mesti ada hujan. Hujan masih sedang turun.
Barangkali kadang-kadang hujan kat tempat kita, kadang-kadang lepas 2 rakaat, lepas 3 rakaat, dia berhenti sekejap. Kan? Sampai rakaat keempat, elok kita bagi salam, kita dah ada niat dah tadi nak jamak salat. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba turun lagi sekali. Boom, turun lagi hujan. Lalu imam kata, okey, kita bangun untuk menunaikan salat asar. Lalu jemaah pun tunaikan salat asar, dan ketika permulaan salat asar itu juga, ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan hujan masih berterusan. Itu maksud perkataan yang pertama ini. Perkataan Syekh Sabiq yang pertama ini. Yang kedua, kata Syekh Sabiq rahimahullah, menurut penganut mazhab Malikiyah, ataupun saya ingat bagus kalau kita perbaiki terjemahan itu, iaitulah berdasarkan ulama mazhab Maliki, mereka berpandangan boleh menjamak takdim, yakni jamak secara takdim di dalam masjid antara salat maghrib dan isyak disebabkan turunnya hujan atau cuaca menunjukkan akan turun hujan. Itu mazhab Maliki. Menjamak takdim juga boleh dikerjakan kerana banyak lumpur di tengah jalan dan malam sangat gelap sehingga menyulitkan perjalanan bagi orang yang memakai terompah, diterjemahkan sini. Memang pakai slipper lah, susah, sukar. Bila kita nak datang masjid akan menyebabkan kotor masjid dan macam-macam lagi masyaqqah, kesukaran yang akan dihadapi, maka perkara-perkara itu membolehkan jamak salat dilakukan. Kata dia lagi, menjamak salat zuhur dengan asar kerana hujan ini dimakruhkan. Di sisi Maliki, di sisi ulama mazhab Maliki, menjamakkan antara zuhur dan asar makruh. Ini mazhab Maliki saja. Syafi'i tak kata begitu. Syafi'i boleh jamak maghrib dan isyak, boleh juga jamak, bila boleh jamak antara maghrib dan isyak kerana hujan, maka hukum yang sama boleh juga jamak di antara zuhur dan asar kerana hujan. Tetapi mazhab Maliki, dia kata jamak yang diharuskan itu, dibolehkan itu hanya untuk maghrib dan isyak sahaja secara takdim, manakala jamak untuk zuhur dan asar secara takdim, hukum dia makruh di sisi Maliki. Wallahu alam, barangkali dia perlu saya makan yang lebih lanjut, barangkali berdasarkan maklumat yang ada dalam fiqh sunnah, barangkali Syekh Sabiq, barangkali mazhab Maliki berpegang dengan dua dalil yang disebut oleh Syekh Sabiq di awal tadi ni, iaitulah riwayat daripada Al-Athram yang menunjukkan, dan demikian juga satu lagi riwayat di dalam Sahihul Bukhari yang menunjukkan Nabi ada menjamakkan maghrib dan isyak. Barangkali sebab itu mazhab Maliki berpandangan makruh jamak zuhur dan asar. Kerana para ulama ini kesemua mereka terlampau terikat kuat dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kerana itu mazhab Malik boleh sebut begitu. Kerana tidak mahu keluar sama sekali dari ruang lingkup dalil, ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah. Perkara yang ketiga yang disebut oleh Syekh Sabiq, penganut mazhab ataupun ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali perbetulkan terjemahan itu, kerana penganut mazhab Hambali ini pada masyarakat kita faham, orang awam pun penganut juga, kan? Jadi kita perbaikikan terjemahan, kita kata, sebab di sini dia sebut wa indal Hanabilah. Dan di sisi para ulama Hambali, yajuzu al-jam'u bainal maghribi wal isya faqat taqdiman. Jadi terjemahan yang terbaik sekali, ulama mazhab Hambali berpendapat bahawa boleh jamak maghrib dengan isyak sahaja. Boleh jamak maghrib dan isyak sahaja. Taqdiman wa ta'khiran. Baik secara takdim maupun secara takhir. Ini mazhab Hambali, dan kita sedia maklumlah dalam bab jamak salat ni yang paling luas sekali memberi ruang jamak salat ini adalah Hambali. Yang paling beri ruang yang luas menjamakkan salat adalah Hambali. Sebab tu kita akan tengok takdim pun boleh, takhir pun boleh. Jadi nampak tak perbezaan antara Hambali dengan Syafi'i dan Maliki, di mana Hambali membolehkan jamak takdim dan takhir. Syafi'i hanya membolehkan takdim sahaja, manakala Maliki takdim itu hanya untuk maghrib dan isyak sahaja. Jamak itu hanya untuk maghrib dan isyak sahaja, makruh untuk zuhur dan asar.
Itu perbezaan antara 3 poin ni. Kemudian kata dia, bila ada faktor ni mazhab Hambali ni. Syekh Sabit terangkan tentang mazhab Hambali. Bila ada faktor yang menghalangnya. Bila ada faktor yang menghalangnya baru boleh jamak. Seperti adanya salji, lumpur, cuaca yang sangat dingin, serta hujan yang membasahkan pakaian. Dah nampak dah keluasan ataupun Hambali meluaskan bab boleh menjamakkan salat berkaitan dengan hujan. Keringanan ini hanya khusus bagi orang yang salat berjamaah di masjid. Hambali kata begitu, sama dengan ulama yang lain. Keringanan ini hanya khusus untuk salat jamaah di masjid dan dia tinggal di tempat yang jauh dari masjid sehingga adanya hujan atau penghalang lainnya akan menyulitkannya untuk pergi menuju ke masjid. Ini disebut di dalam mazhab Hambali, bahkan sebenarnya dalam mazhab lain pun sebut juga. Mereka meletakkan syarat mesti hujan yang membasahkan pakaian, yang mendatangkan kesukaran, dan sebahagian mereka juga termasuk sebahagian ulama mazhab Syafi'i juga mensyaratkan ba'id, jauh. Rumah itu jauh dari tempat didirikan salat berjamaah. Kemudian ada pun orang yang rumahnya dekat dengan masjid atau yang salat berjamaah di rumah sahaja, atau dia dapat pergi ke masjid dengan melindungi tubuh, ia tidak boleh menjamak salatnya. Ini syarat yang diletakkan oleh mazhab Hambali. Samalah, katalah rumah kita tu dekat sangat dengan masjid, kemudian antara rumah kita boleh parking kereta, dari parking kereta tu pula parking berbumbung, dan ada jalan yang dibuat khas menuju ke masjid berbumbung. Berdasarkan syarat-syarat yang disebut oleh 3 mazhab yang dinukilkan oleh Syekh Sabit menunjukkan tak boleh. Walaupun dia tak sebut parking kereta, walaupun dia tak sebut, tetapi mafhum perkataan ataupun syarat yang diletakkan oleh 3 mazhab ini menunjukkan tak boleh. Kalau kita aman ataupun kita bebas dari basah lenjun kerana hujan. Jadi asasnya dalam bab ni, asasnya boleh jamak di antara Maghrib dan Isyak, Zuhur dengan Asar bila berlaku hujan. Dengan meraihkan 3 syarat yang diletakkan oleh Syekh Sabiq rahimahullah. Yang kita faham, yang saya faham dari perbuatan ataupun dari tulisan Syekh Sabiq, bila di akhir bab ni dia letak khulasah ringkasan, kesimpulan, kemudian dia letak 3 pandangan ni. Wallahu alam, itu merupakan syarat yang diminta oleh Syekh Sabiq untuk kita melihat, untuk kita raikan sebelum kita melaksanakan jamak secara ketika hujan turun. Jadi yang boleh kita sebut apa dia? Antaranya mestilah hujan itu berterusan ketika permulaan kedua-dua salat, seperti syarat yang diletakkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Jadi jangan fikir Syekh Sabit sebut, mustahil Syekh Sabit sebut kosong begitu saja. Melainkan mestilah dia nak ambil iktibar dengan syarat itu. Walaupun dia tak sebut, tapi kita boleh ghalabatul zan kita, sangkaan banyak kita faham dia memaksudkan begitu. Jadi pertama mesti hujan itu berterusan pada permulaan kedua-dua salat. Kedua, apa lagi? Kedua, boleh dilakukan jamak, dan jamak itu hendaklah dilakukan di dalam jamak takdim. Cuma masalah di sini Syekh Sabit sebut juga perkataan mazhab Hambali yang membolehkan jamak takhir juga. Itu perlu. Wallahu alam, kalau tuan-tuan tanya saya tak sebut mewakili Syekh Sabit, tapi kalau tuan-tuan tanya saya lebih selesa ataupun saya lebih rasa selamat untuk pegang pandangan ulama yang mengatakan hanya boleh takdim sahaja. Hanya boleh takdim sahaja. Takhir tidak boleh kerana telah hilang maksud pensyariatan dibolehkan jamak. Kerana kenapa tak boleh takhir? Kerana kalau kita kata boleh jamak takhir, kalau hujan waktu zuhur, maknanya kita boleh tidak salat zuhur. Itu maksud dia. Kita boleh tak salat zuhur sedangkan kita duduk di rumah.
Walaupun dan orang mengaji kitab fiqh sunnah ni kena faham, walaupun begitu pandangan Hambali ada sebut kata boleh. Maknanya kalau ada ustaz yang kata boleh takdim dan takhir, kita tak berkelahi lah isu ni. Kita tidak saling bantah membantah kerana ada para ulama yang sebut pandangan itu. Melainkan nak bincang secara penghujahan mana lebih kurang, itu boleh lah. Itu di kalangan ustaz saja. Adapun orang awam dia tak perlu masuk campur, dan ustaz juga dia tak boleh terang dalam bentuk mewujudkan permusuhan. Tak boleh begitu. Dia kena terang dalam bentuk dia beri reserve supaya orang yang berbeza itu kena sedar ada juga pandangan yang kata sebaliknya. Tapi saya secara peribadi saya pegang hanya jamak disebabkan hujan ini hanya dibolehkan secara takdim. Itu pun jika imam masjid nak buat. Kalau imam masjid nak buat, katakanlah berlaku di Perlis hujan. Zuhur hujan, asar pun hujan juga. Jemaah nak buat jamak, imam tak nak jamak. Tak boleh berkelahi dalam masalah ini. Kerana perkara yang sedang kita bincangkan ini iaitulah dibolehkan, diharuskan, perkara yang boleh buat, tapi bukan wajib buat. Kalau imam kata tak, aku imam. Kerana imam ada kuasa di dalam masjid. Imam yang dimaksudkan adalah imam rawatib, imam yang dilantik. Dia ada kuasa dalam masjid, dia kata tak, kita tak salat jamak, sebaliknya kita salat seperti biasa. Kata imam kata begitu. Maka semua makmum walaupun dia kata boleh jamak ni Pak Imam, dia kena diam dan dia kena patuh kepada keputusan yang telah dibuat oleh imam. Ini adab dalam bermasyarakat yang diajar oleh agama, dan saya harap orang mengaji sunnah ambil perkara ni. Sunnah mengajar kita adab. Sunnah mengajar kita akhlak, bahkan termasuk di dalam sunnah yang paling besar, bukan satu saja, banyak lagi. Antaranya menjaga kesatuan umat, menjaga kesatuan masyarakat, terutamanya di kalangan para penuntut ilmu sunnah. Kena jaga kesatuan itu. Kemudian, apa lagi syarat yang berikutnya yang disebut oleh Syekh Sabiq rahimahullah? Boleh juga jamak jika disebabkan lumpur yang banyak, banjir sebagai contoh, dalam fatwa Perlis. Fatwa Perlis tuan-tuan boleh rujuk laman web Jabatan Mufti Perlis, dan tuan-tuan cari perkataan jamak kerana hujan. Ada fatwa, dan antara sebab yang boleh jamak, kalau hujan pun boleh jamak, apatah lagi banjir. Min babil aula, qiyasul aula. Termasuk dalam qiyas yang lebih utama dilakukan, kalau hujan pun boleh jamak, apatah lagi banjir. Maka imam solat jemaah di masjid, katalah banjir di masjid tak banjir sebagai contohlah kan. Kita boleh datang masjid tapi banjir di luar daripada masjid. Maka sudah tentu menyukarkan orang ramai untuk datang solat berjemaah di masjid. Jadi imam sembahyang zuhur tu dia kata, tuan-tuan, kita banjir sekarang ni, ada orang nak angkat barang, ada orang nak kena pindah, ada orang begitu, ada orang begini. Lalu kita lepas sembahyang zuhur ni kita jamak terus. Boleh juga. Dan perkara itu dinyatakan di dalam fatwa Perlis, tuan-tuan boleh rujuk seperti yang saya sebut sebentar tadi. Dan makmum, dia kena setujulah, dia kena ikutlah. Kalau dia tak setuju, katakanlah ada makmum tu, dia mengaji, dia kata tak boleh, katakanlah. Senyap, lepas zuhur dia balik. Tak payah dia buat. Kalau begitulah, adab dalam bermasyarakat, menghormati imam, dan tahu isu-isu khilafiyah. Isu-isu khilafiyah itu penting. Di Perlis kita ajak khilaf-khilaf ni supaya masyarakat biasa dan tak perak lah dengan perbezaan pandangan, jika berlaku perbezaan pandangan. Apa saya nak sebut tadi? Lupa lah. Banjir pun boleh, banjir pun boleh. Kerana termasuk di dalam mimbabil aula. Mimbabil aula ni termasuk dalam satu perkara yang penting dalam fiqh. Kemudian syarat yang ketiga, ada lagi yang saya terlepas pandang. Tuan-tuan boleh rujuklah antara tiga perkara ni, kita boleh kata seperti Syekh Sabiq rahimahullah sebut untuk kita ambil iktibar. Bab yang berikutnya, jamak salat ketika sakit atau berhalangan, dia tulis kat sini. Bahkan satu perkara yang menarik juga yang disebut oleh Syekh Sabiq di dalam, saya baca betul? Betul? Ada terlepas, ada skip. Bahkan saya tak pasti, sama ada saya tak perasan ataupun tidak pada terjemahan ni, tetapi dalam fiqh sunnah yang asal, Syekh Sabiq ada menukilkan perkataan
Oh bukan, bab betul-betul. Al-jam'u bi sababil maradi awil udhri. Bab yang berikutnya iaitulah jamak salat disebabkan. Tuan-tuan berbetulkan terjemahan, jamak salat dengan sebab sakit atau ada sesuatu keuzuran. Kata Syekh Sabit rahimahullah, Imam Ahmad, Al-Qadi Husain, Al-Khattabi dan Al-Mutawalli dari kalangan mazhab Syafi'i. Dari kalangan mazhab Syafi'i, Al-Khattabi, Al-Mutawalli apa semua itu mazhab Syafi'i. Membolehkan jamak sama ada secara takdim ataupun takhir disebabkan sakit dengan alasan kesukaran di waktu sakit lebih besar daripada kesukaran di waktu hujan. Tengok. Sebahagian, saya sebut ni, tuan-tuan ambil perhatian. Sebahagian ulama kata boleh jamak salat disebabkan sakit atau ada kesukaran. Sebahagian. Siapa di sebahagian tu? Mazhab ataupun Imam Ahmad. Oh besar ni, bila sebut Imam Ahmad, besarlah. Hujah. Imam Ahmad ni boleh kita boleh ikut dia. Kerana tafaqqatil ummah bil qabul. Umat Islam telah terima Imam Ahmad sebagai seorang imam, sebagai seorang ikutan. Jadi sebab tu itu penting bila kita mengaji fiqh, bila kita baca kitab fiqh sunnah, bila dia sebut inilah pandangan Imam Ahmad, maknanya besarlah pandangan tu. Bukan pandangan jiran kita, bukan orang kampung kita, bukan ustaz kita, tetapi pandangan Imam Ahmad. Oh tak tahu, saya pun tak erti nak habaq betapa besarnya peribadi itu. Itu tujuan para ulama meletak nama-nama ni. Selain daripada Imam Ahmad, ini juga pandangan Al-Qadi Husain. Demikian juga pandangan Al-Khattabi, Al-Mutawalli di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kenapa saya sabit sebut perkara ni? Kerana kita kena tahu ulama majoriti ataupun pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh jamak disebabkan sakit, tetapi bukan sepakat ulama Syafi'i. Sebahagian ulama Syafi'i seperti yang disebut dinukirkan oleh Syekh Sabit dalam fiqh sunnah, iaitu Al-Qadi Husain, Al-Khattabi dan Al-Mutawalli. Ketiga-tiga mereka ni mazhab Syafi'i dan mereka berpandangan boleh jamak. Syekh Sabit nukilkan tu bagi nak kuatkan apa pandangan yang dia nak pilih. Maknanya bukan hanya pandangan Imam Ahmad, bahkan pandangan 3 orang lagi dalam mazhab Syafi'i juga menyatakan boleh jamak disebabkan sakit, sekalipun pandangan mereka bertiga menyalahi pandangan majoriti ulama mazhab Syafi'i. Tapi yang penting saya Sabit nak kuatkan pandangan yang dia nak ambil. Kemudian dinukilkan di sini. Ini yang saya maksudkan. Al-Imam An-Nawawi berkata, jika dilihat dari alasan yang dikemukakan, pendapat inilah yang paling kuat. Bahkan perkataan Nawawi dalam fiqh sunnah, qala An-Nawawiyyu wa huwa qawiyyun fid dalil. Bahkan pandangan yang membolehkan jamak disebabkan sakit dan uzur, ada keuzuran, adalah kuat pada dalil. Wa huwa qawiyyun fid dalil. Pandangan itu adalah kuat menurut dalil. Perkataan Imam An-Nawawi sendiri. Dan perkataan ini di dalam Majmu'. Perkataan An-Nawawi ini ada di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Dan biasanya Al-Imam An-Nawawi dia buat keluar hujah-hujah dia dari dalil dalam Majmu' lah. Biasanya. Kalau nak tengok pandangan dia yang umum, pandangan dalil-dalil ni biasanya dia buat keluar dalam Al-Majmu' antaranya lah. Sebab apa? Kerana Al-Majmu' itu Al-Imam An-Nawawi menjawab mazhab Hanafi. Sebab tu kebanyakan Al-Imam An-Nawawi dia nukilkan pandangan-pandangan mazhab yang berbagai, tapi kebanyakannya dia fokus kepada Hanafi kerana dia menjawab mazhab Hanafi. Jadi biasanya ulama ni bila dia jawab, di situlah keluar dia punya ta'lil, di situlah keluar dia punya sebab-sebab sesuatu dia nak pertahankan mazhab dia. Di situlah keluar ayat Al-Quran, bagaimana jalan istidlal kepada ayat Al-Quran, di situlah keluarnya hadis, bagaimana cara faham hadis di sisi sesuatu mazhab. Sekalipun kalau kita nak tahu dalil mewakili mazhab ni, kalau Syafi'i biasanya kitab apa? Allah lupa saya. Lupa. Apa? Tak mari. Dia dalam kepala tapi tak keluar. Lupa saya.
Tapi yang penting begitulah. Pak Al-Imam An-Nawawi kata pandangan ini kuat pada dalil. Di dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah dan Mazhab Hanbali disebut bahawa sakit yang membolehkan jamak itu jika salat-salat dikerjakan pada waktunya akan menyebabkan kesulitan dan lemahnya badan. Maknanya mendatangkan masyaqqah yang ghairu mu'tadah, tuan-tuan sekalian. Saya ingat sekadar itu sahaja perbincangan kita kitab Fiqh Sunnah, dan akan disambung oleh Sahibul Samahah Profesor Datuk Mufti Perlis, dan saya tidak melengahkan masa. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Yang Berbahagia Sahibul Samahah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.